Assalamualaikum, Sutajul. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Idi Fitri. Nombor matrik di 18311442. Okey. Saya nak membentangkan tentang soalan saya akan menghuraikan tentang subjek prinsip pengurusan. Okey, soalan 1. Apakah maksud pengurusan? Okey, definisi pengurusan adalah mencapai matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, fungsi pengurusan. Okey, saya cerita sikit tentang pengurusan. Okey, fungsi pengurusan adalah fungsi pengurusan dikenali sebagai proses disebabkan fungsi tersebut berkaitan antara satu sama lain dan perlu dilakukan secara sistematik serta terancang. Okey, antara 4 fungsi berkenaan ialah pertama, merancang. Okey, huraian dia, perancangan merupakan proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi demi mencapai matlamat organisasi. Okey, cara terbaik untuk mencapainya ialah melalui pemilihan tugas yang perlu dilakukan. Okey, membuat panduan bagaimana tugas dilakukan dan menentukan bila ia sepatutnya dilakukan. Okey, ini adalah untuk merancang. Okey, merancang ni perlu kita rancang dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah mengorganisasi. Mengorganisasi adalah proses di mana pengurus menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi. Ia merujuk kepada proses mengatur dan menyelaras tugas-tugas dan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan plan tindakan untuk mencapai matlamat. Ia menentukan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan, siapakah yang akan melaksanakan kerja tersebut dan bagaimana kerja tersebut akan diuruskan dan dikoordinasikan. Okey, maksudnya organisasi ni dia untuk proses dia menyusun, dia mengagihkan kerja-kerja kepada staff-staff supaya dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan sempurna, tepat pada waktunya, supaya kerja-kerja itu tidak tertangguh. Okey. Yang ketiga adalah memimpin. Okey, memimpin merupakan proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai matlamat organisasi. Ia menjadi sumber inspirasi dan motivasi pekerja supaya mereka bekerja keras ke arah mencapai matlamat organisasi. Ia juga melibatkan aktiviti mempengaruhi dan memimpin individu lain yang terlibat dalam tingkah laku kerja yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. Okey, memimpin ni adalah kita sebagai pengurus perlu menjadi contoh kepada staf-staf bawahan supaya mereka boleh jadikan kita sebagai inspirasi. Okey, tengok cara kita bekerja, tengok cara kita mengorganisasikan suatu perkara. Okey. So, dengan tu staf lain dapat mencontohi kita. Okey. Yang terakhir, yang keempat adalah mengawal. Okey, mengawal adalah proses di mana pengurus memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan pembaikan untuk memastikan hasil akhir kerja tercapai seperti yang dijangkakan. Pengurus mengawal aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar adalah selaras dengan standard dan piawaian yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan menambah baikkan bagi mencapai matlamat organisasi. Okey. Mengawal ni dia lebih kepada macam maksudnya macam dia memantau cara kita kerja untuk
memperbaikkan lagi kerja kita. Maksudnya dia bagi tahu, okey, yang ni awak perlu perbaikikan lagi macam ni. So dengan cara tu staff akan mengetahui apa kesalahan yang dibuat. Okey. Perbezaan antara pengurusan dan pengurus. Pengurusan adalah cara yang sistematik untuk mengurus orang dan benda dalam organisasi. Okey. Pengurusan ni lebih kepada dalam organisasi. Okey, kalau pengurus ditakrifkan sebagai perbuatan pentadbir seluruh organisasi sekumpulan orang. Okey, kalau pengurus ni lebih kepada pentadbiran. Okey, dia mentadbir satu pentadbiran, satu organisasi. Okey. Yang kedua adalah pengurus adalah aktiviti perniagaan dan tahap fungsional, sedangkan pengurus adalah aktiviti peringkat tinggi. Okey. Yang ketiga, walaupun pengurus memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar, pengurusan dasar dilakukan oleh pentadbiran. Okey. Seterusnya, pengurusan dapat dilihat dalam organisasi membuat keuntungan seperti pengurusan perniagaan. Sebaliknya, pengurus ditemui di pejabat kerajaan, di pejabat-pejabat organisasi keagamaan dan semua perusahaan membuat keuntungan. Okey, kalau pengurus ni lebih dia lebih kepada sektor pejabat. Sektor dalam pejabat lah, berkaitan dengan pejabat. Okey, yang seterusnya, pengurusan adalah mengenai perancangan dan tindakan, tetapi pengurus berkenaan dengan dasar pembentukan dan penetapan objektif. Okey, pengurusan ni lebih pada untuk kita mengurus suatu merancang sesuatu benda. Okey, kalau macam pengurus ni pula dia lebih kepada objektif apa yang kita perlu buat. Okey. Yang terakhir adalah pengurusan memainkan peranan eksekutif dan dalam organisasi, tidak seperti pengurus yang pengurusan memainkan peranan dia lebih dalam organisasi. Kalau pengurus ni dia tak banyak dalam organisasi. Okey. Soalan nombor 2. Contoh-contoh yang relevan dalam organisasi. Okey. Okey, saya nak ceritakan tentang organisasi mempunyai 2 jenis, iaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan struktur peranan yang dikelolakan secara formal mengikut tingkat autoriti yang telah ditetapkan dalam sesebuah syarikat dan pertubuhan. Yang kedua adalah organisasi tidak formal. Organisasi tidak formal adalah organisasi yang diwujudkan hasil dari hubungan tidak rasmi yang wujud akibat interaksi antara pekerja di dalam organisasi rasmi. Mereka yang lebih berketerampilan dan dilantik sebagai ketua atau pemimpin secara tak rasmi, berlaku secara spontan bagi mencapai suatu kepentingan. Contohnya pasukan bola sepak. Pasukan bola sepak terdiri daripada pelbagai tahap pengurusan. Okey, kepentingan pengurusan adalah antaranya menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, pengorganisasi membolehkan seseorang pekerja mengetahui tugas yang perlu dilakukan dan melakukan tugas tersebut dengan sedaya upaya bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh organisasi. Okey, yang kedua adalah memastikan pengagihan sumber di antara jabatan dapat dilakukan dengan saksama.
Okey, huraian dia adalah melalui pengorganisasian, sumber organisasi boleh diagihkan mengikut keperluan setiap bahagian atau unit dalam organisasi dalam setiap bahagian atau unit dalam organisasi. Okey, pengagihan sumber mengikut keperluan dapat mengelakkan berlakunya pembaziran dan menjimatkan kos pengeluaran. Okey, yang ketiga adalah mengawal tingkah laku pekerja melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Okey, pengorganisasian dilakukan mengagihkan tugas-tugas kepada setiap individu dalam organisasi dan melibatkan perantuan autoriti serta tanggungjawab yang perlu diberikan kepada pekerja berkenaan agar pekerja dapat melaksanakan tugasan dengan cekap dan berkesan. Setiap individu juga dibekalkan dengan prosedur dan kaedah dalam melakukan tugasan. Di sini tingkah laku pekerja dapat dikawal agar tidak melakukan di sini tingkah laku pekerja dapat dikawal agar tidak berlaku penyimpangan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.